Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nur Hayati, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Isham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 116 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 4,326 kes, iaitu bersamaan dengan 70% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 2 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 105 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,176 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,747 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 105 kes baru yang dilaporkan hari ini, 11 adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 94 kes, di mana bukan warga negara adalah 38 dan warga negara adalah 56. Dan 60 kes telah dikesan dari lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Sehingga kini seramai 31 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 12 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kematian berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 103 kes, iaitu bersamaan dengan 1.67% daripada jumlah keseluruhan kes. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah membantu usaha kerajaan dalam melandaikan lengkuk, iaitu flattening of the curve, di mana pencapaian ini adalah hasil kerjasama daripada pelbagai agensi dan orang ramai. Perintah Kawalan Pergerakan telah membolehkan pelaksanaan aktiviti pendekatan tertumpu, iaitu targeted approach, untuk mengesan, menyaring, menguji, mengasingkan dan merawat kes-kes COVID-19 di kalangan masyarakat. Keberkesanan kaedah ini terbukti apabila kita lihat statistik daripada pelaksanaannya seperti berikut. Yang pertama, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di 11 lokaliti yang berisiko tinggi, di mana 607 kes positif COVID-19 dikesan daripada 29,067 kes yang telah disaring dan diuji, iaitu bersamaan dengan 2.1%. Pengesanan kluster perhimpunan di Seri Petaling, di mana 2,220 kes positif COVID-19 dikesan daripada 34,503 kes yang telah disampel dan diuji, iaitu bersamaan dengan 6.4%. Yang ketiga, pengesanan pelajar dan kaki tangan madrasah serta tahfiz yang berkaitan dengan perhimpunan di Seri Petaling, di mana sebanyak 378 kes positif COVID-19 dikesan daripada 8,030 kes yang telah diuji, iaitu bersamaan dengan 4.7%. Yang keempat, penyaringan serta penempatan di pusat kuarantin bagi semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April 2020, di mana 274 kes positif COVID-19 telah dikesan dan dipastikan daripada 26,169 orang yang telah dikuarantinkan, iaitu bersamaan dengan 1.05%. Trend kes-kes positif COVID-19 harian sejak kebelakangan ini menunjukkan peningkatan kes-kes import dan kes-kes yang dikesan dari lokaliti PKPD. Namun, kita tidak perlu khawatir mengenai peningkatan kes di kalangan kes-kes import ataupun di PKPD ini.
Ia kerana mereka telah pun awal-awal lagi diasingkan untuk disaring, diuji dan dirawat di hospital. Aktiviti penularan COVID-19 di kalangan masyarakat setempat pula dapat dikenal pasti melalui aktiviti surveillance klinikal, iaitu jangkitan COVID-19 yang telah lama dijalankan. Ini dilaksanakan dengan pensampelan pesakit influenza-like illness ataupun ILI dari lokasi Sentinel seluruh negara dan pesakit severe acute respiratory infection ataupun SARI di semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga 1 Mei 2020, sebanyak 7,880 saringan COVID-19 dalam aktiviti surveillance klinikal telah dijalankan, di mana hanya 12 kes dikesan daripada ID, iaitu 0.81% dan 54 kes dikesan daripada SARI, iaitu 0.84%. Selain itu, saringan COVID-19 juga dilaksanakan ke atas semua pesakit sebelum pembedahan kecemasan atau separa kecemasan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di kalangan petugas kesihatan. Sehingga 1 Mei 2020, terdapat hanya 5 kes yang dikesan positif COVID-19 daripada 5,435 jumlah pesakit yang disaring, iaitu bersamaan dengan 0.09%. Justru ternyata aktiviti pendekatan tertumpu yang dijalankan setakat ini telah berkesan dalam mengesan dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Namun ia memerlukan tindakan selari rakyat untuk patuh kepada semua arahan dan nasihat daripada kerajaan. Susulan lengkuk yang telah dilandaikan, Hospital Kementerian Kesihatan kini mempunyai lebih banyak kapasiti dalam merawat lebih ramai pesakit COVID-19 sekiranya diperlukan. Misalnya, kadar keseluruhan bagi penggunaan katil di 40 buah hospital yang dikhususkan bagi perawatan COVID-19 dan 26 pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah, iaitu Hospital Extension Center, adalah hanya 17%. Selain itu, kadar penggunaan bagi katil unit rawatan rapi yang dikhususkan untuk pesakit COVID adalah 7% sahaja. Penggunaan alat bantuan pernafasan iaitu ventilator pula adalah hanya 1%, iaitu 12 buah daripada 1,059 buah ventilator yang disediakan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan rakyat Malaysia bahawa pandemik COVID-19 ini belum berakhir. Secara global, sebanyak 187 buah negara telah terkesan dengan jumlah kes positif COVID-19 yang kini mencecah hampir 3.34 juta dengan 238,000 kematian. Risiko penularan secara mendadak di negara kita masih wujud sekiranya kita lalai dan alpa dengan mengamalkan norma baru kehidupan seharian. Kementerian Kesihatan menyeru kepada kepatuhan sosial untuk mengamalkan langkah-langkah kesihatan seperti amalan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan digalakkan penggunaan alat penutup hidung dan mulut terutamanya di kawasan umum. Menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun penggunaan sanitizer. Mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan dan juga mengelakkan daripada sebarang bentuk perhimpunan. Justru kerjasama dan komitmen semua lapisan masyarakat dalam memainkan peranan penting masing-masing adalah sangat penting untuk memastikan kita berjaya menewaskan COVID-19. Marilah kita menjalankan tanggungjawab sosial kita, melindungi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dengan duduk di rumah, hanya keluar jika perlu kalau ada urusan yang penting. Dan seterusnya saya akan memaklumkan laporan kluster COVID di kawasan PKPD, iaitu yang pertama, lokaliti Menara Plaza City 1 tiada pertambahan dan kekal dengan jumlah kes positif 55, di mana 41 adalah bukan warga negara dan melibatkan 1 kematian.
Yang kedua ialah lokaliti Selangor Mansion, ada pertambahan 4 kes, menjadikan jumlah kes positif ialah 172 dan bukan warga negara ialah 155 kes. Lokaliti Malayan Mansion, tiada pertambahan, kekal 12 kes melibatkan 10 bukan warga negara. Lokaliti Kampung Sungai Lui, tiada pertambahan, kekal dengan 158 kes dan melibatkan bukan warga negara 148. Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 36 kes di mana 35 di luar kawasan PKPD. Menjadikan jumlah positif kes ialah 122 melibatkan 54 di luar kawasan PKPD dan melibatkan 1 kematian. Juga di kawasan tersebut telah melibatkan bukan warga negara ialah 76. Dan lokaliti Selayang Baru ada pertambahan 20 kes menjadikan jumlah 48 kes di mana 32 adalah bukan warga negara. Seterusnya kita ke kluster perhimpunan di Masjid Sri Taling. Setakat ini sampel yang diambil adalah 34,503. Jumlah kes yang positif ialah 2,220 iaitu ada pertambahan 41 kes mungkin di kalangan mereka di Pasar Borong dan juga Kuala Lumpur dan Selayang, iaitu pertambahan di generasi kedua. Ingin dimaklumkan daripada 331 madrasah dan sekolah tahfiz dikenal pasti 15,539 pelajar, guru dan kaki tangan, dan saringan telah dijalankan. Ujian menunjukkan saringan dijalankan untuk 8,030 kes, iaitu bersamaan dengan 51.7% telah disaring dan diuji. Dan yang positif ialah 378 kes bersamaan dengan 4.7%. Laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 2 Mei 2020, kluster yang baru telah dikenal pasti iaitu kluster tahfiz lancang di Temerloh, iaitu ada 6 kes telah dilaporkan. Kluster seterusnya ialah Sendayan di Seremban, ada 5 kes baru dan jumlah keseluruhan ada 87 kes. Kluster persidangan gereja di Kuching dan Samarhan dan Serian ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah 181 kes. Kluster pedas ada 3 kes baru dan menjadikan jumlah 6 kes. Kluster petugas kesihatan Kuching ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 57 kes. Kluster Kampung Baru ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 22 kes. Lain-lain kluster tiada pertambahan. Seterusnya dilaporkan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara, iaitu setakat 2 Mei 2020, mereka yang telah dikuarantinkan ialah 26,169 dan 12,003 telah tamat tempoh kuarantin dan telah pun dibenarkan pulang. Kes positif adalah 274. Dan kapasiti harian COVID-19, makmal di COVID-19 adalah 16,635. Dan semalam kita berjaya melaksanakan ujian seharian iaitu 15,614. Dan kapasiti yang kita telah laksanakan semalam ialah 94% daripada jumlah kapasiti kita. Dan seterusnya saya buka kepada persoalan jika ada pertanyaan, silakan.